satu hidayah, satu nazrah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bila kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang begini, majlis yang memuji nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala wa huwa yahtaj, dan sebenarnya Nabi tak berhajat pun kepada pujian kita, kerana baginda telah pun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tak berhajat pun kepada sebutan kita, kerana beliau telah pun disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita inilah yang dimuliakan oleh Allah, hadir dalam majlis begini, duduk dalam majlis begini, bahkan direzekikan, dihidayahkan pula mulut kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata kerana Allah memuliakan kita. Maka inilah, tuan-tuan, hidayah. Inilah pilihan yang kita berharap sampai akhir hayat kita dipilihkan untuk hidup macam ni, tuan-tuan. Saya mohon maaf, di awal-awal kena jerit, Bib. Ana baru balik dialisis, suara tak ada kan? Macam orang start kereta, dia kena tekan minyak kuat-kuat dulu, dia nak press engine. Tapi apa pun, tuan-tuan, syukur, Alhamdulillah. Dan saya ucapkan khusus tahniah kan, pada sahabat-sahabat kalangan kekanda-kekanda saya, Masya Allah, geng Lebah Jantan. Ini nama tak main-mainnya, tuan-tuan. Lebah Jantan namanya kan. Dulu mula-mula saya dengar nama ni, saya duk fikir ini satu nama gurauan. Nama gurauan. Mungkinlah kumpulan ni tak ada nama saja kan. Saja geng letak nama geng Lebah Jantan. Sebab apa Lebah Jantan? Sebab semua suka madu. Tapi rupa-rupanya tidak. Rupanya kumpulan ini memang namanya begitu, Lebah Jantan. Bahkan kali ini Mega Street Maulid merupakan maulid yang kelima. Ni maulid rasmi, Masya Allah. Tetap besar-besar tulis geng Lebah Jantan. Masya Allah, tuan-tuan. Ini adalah satu tafaul. Kita panggil satu tafaul, mengambil kesan. Mengambil kesan baik. Tafaul ini diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengajarkan tafaul ini banyak. Ada tafaul bil fi'l. Tafaul bil fi'l sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Khaybar. Ketika pagi Nabi kepung Khaybar, orang Yahudi tak perasan. Orang Yahudi bawa cangkul nak pergi bertani. Ketika Nabi tengok daripada jauh, orang Yahudi letak cangkul ke tanah, Nabi sebut kharaba Khaybar, binasalah Khaybar. Dia angkat lagi cangkul, dia letak lagi kharaba Khaybar, betul, binasalah Khaybar. 3 kali Nabi buat. Itu dipanggil tafaul kan, sejenis tafaul. Apa dia? Nabi mengambil kesan kan, tafaul daripada apa yang dia buat. Dan ada juga tafaul bil ism, tafaul dengan nama. Mengambil nama orang soleh, mengambil nama orang baik, para anbiya, para wali Allah, para ulama, mengambil nama, semoga tafaul, semoga diberi kesan yang baik sebagaimana Tuhan punya nama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anak kan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim kan, dasarkan apa? Atuknya kan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam kan. Begitu juga kadang-kadang orang meletakkan nama. Bahkan Nabi pun gemar memberikan nama yang baik supaya tafaul dengan makna nama. Sayyid bin Musayyab rahimahullah, satu orang tabi'in. Beliau ini pernah datuknya, diceritakan tentang datuknya masuk Islam. Datuknya nama Huzun. Huzun ni apa? Sedih, sulit, susah. Datang masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas masuk Islam, Nabi kata tukar nama, tak nak Huzun, tukar kepada Sahal. Sahal ni apa? Senang kan? Senang, mudah, bahagia. Oh, orang tua dia kata apa? Tukar-tukar nama tak nak. Masuk Islam je, nama tak nak tukar. Kan? Huzun cukup. Apa kata Sayyid Musayyab? Aku tak tengok kehidupan air hayat datuk aku melainkan huzun je. Sedih, susah, gelisah. Kan? Disebabkan nama. Sebab itu Nabi suruh tafaul, ambil nama-nama yang baik. Kan?
Cuma ulama meletakkan syarat untuk tafaul ini, hendaklah biniyah, dengan niat. Contoh, tuan-tuan ambil nama apa? Nama Ismail, contoh. Letak nama anak Ismail. Ismail ini tafaul dengan apa? Dengan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Sifatnya Nabi Allah. Ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang namanya baik, tapi niatnya tafaul dengan nama artis, contoh. Ya, nama artis. Ya, Ismail mana ni? Ismail pemain bola, bukan Ismail Nabi gitu. Maka diniatkan tafaul dengan orang soleh. Maka geng lebah jantan ni tafaulnya pada lebah atau pada jantan? Ya, ini tafaul pada lebah jantan. Sifatul nahl, sifat lebah. Tuan-tuan, lebah ini satu makhluk yang sangat hebat sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil nama geng lebah jantan, tuan-tuan. Orang-orang yang bahagia, orang yang suada bersama dengan geng lebah jantan, menamakan diri mereka lebah jantan untuk tafaul dengan sifat nahl, sifat lebah. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal masalul mu'minin. Nabi kata, sesungguhnya orang beriman ini kal masalil nahl. Seperti mana lebah. Walam takul, Nabi kata, dan lebah ni tidak akan makan illa thayyiban, kecuali benda baik. Wa wada'at, dan Nabi kata dia tak keluarkan melainkan benda baik. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa waqa'at, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia takkan pergi hinggap pada satu pokok, pada satu bunga, pada satu tumbuh-tumbuhan. Kan? Dia tak pergi hinggap merosakkan, Nabi kata. Walam tuksir, dan dia takkan mematahkan ranting, walau satu ranting pun. Walam tuksir, dan dia takkan merosakkan pun bunga tu. Suka dengan bunga, suka dengan pokok-pokok, suka dengan manis-manisan, tetapi tak merosakkan ketika diambil. Oh, ini dahsyat kan, sifat lebah ini. Sehingga kan ulama, banyak ulama menulis, di antara yang masyhur kan, kitab Sifatul Haiwan, Imam Dimari rahimahullah taala. Kemudian ada satu lagi kitab yang saya pernah tengok, apa ni, Kashful Bayan an Sifatul Haiwan, cerita tentang lebah. Punya taatnya lebah ni. Bagaimana satu ekor binatang yang begitu taat. Ketika Allah menyebut wa auha rabbuka ilan nahli, kata Allah, ketika kami wahyukan kepada Tuhannya kepada lebah, ketika diwahyukan kepada sang lebah ini, anittakhidhi, supaya kamu mengambil minal jibali buyuta, kamu pergilah, kamu mengambil sarang, kamu nak buat rumah, pergi ke gunung-gunung, bukit-bukit. Wa minasyajari, ataupun kamu nak pergi kat pokok-pokok, pergilah. Wa mimma ya'rishun, ataupun daripada sarang-sarang yang dibuat oleh manusia, kamu pergilah. Tuan-tuan, ini 3 tempat yang disuruh oleh Allah untuk lebah. Tuan-tuan tengok, ajib tak ajib. Ketika saya di Hadramaut, insyaAllah, kan? Di antara madu, orang kata madu yang paling power dalam dunia ni, orang kata madu sidir atau buriah. Madu sidir atau buriah. Kalau power tak power, boleh tanya Habib lah. Power madu ni, tuan-tuan, Masya Allah, sampai ada jenis madu buriah yang orang bujang haram beli. Dia tanya dulu, kan, zawaj al-uzab, kahwin ke belum? Bujang. Kita kata bujang haram, ini kau tak boleh, mamnuk. Yang panas. Tuan-tuan, lebah ni apa? Lebah liar, yang mana sarang dibuat di gunung-gunung, di bukit-bukit. Kalau di Hadramaut, di atas bukit tu pokok sidir, pokok bidara, penuh pokok. Dekat situ dibuatnya sarang-sarang. Okey, seperti disebut oleh Allah, minal jibali buyuta wa minas syajar, dan ada jenis lebah yang dibuat pada pokok-pokok, sarangnya dibuat pada pokok. Ini kita kat Malaysia selalu tengok. Bahkan di Yaman pun ada. Bukan kata lebah sidir, ada lebah yang buat di pokok. Apa nama dia? Kalau madu dia jadi madu somrah. Madu somrah ni, lebah ni jenis pokok-pokok ni. Tapi pada ayat yang akhir kata Allah, wa mimma ya'rishun, dan kamu buatlah sarang pada apa? Kamu buat rumah pada tempat yang ya'rishun, yang manusia dah siapkan sarang untuk kamu. Oh, ini disebut oleh Allah 1400 tahun lepas, tuan-tuan. Rupanya memang ada. Kalau di Yaman ni, dia buat kotak. Dia buat kotak.
Kalau di Malaysia, kita memang ternak lebah. Kita memang ternak, memang hasilkan madu lebah. Ini kotak tadi untuk lebah liar. Lebah yang mana tadi dekat atas gunung tu, yang buat sarang kat atas gunung tu, lebah liar tu pun masuk dalam kotak tu buat sarang. Sebab apa? Sebab ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa auha rabbuk. Allah perintahkan macam tu, taat lebah. Tuan-tuan tengok. Kemudian kata Allah, "Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zalula." Lebah ni bukan setakat taat kepada Allah dari segi buat sarang, bahkan makan pun. Makan tu taat kepada Allah. Allah kata apa? Makan daripada samarat. Lebah tak makan benda lain, melainkan minas samarat, tumbuh-tumbuhan, wangi-wangian, pada bunga-bunga. Lebah. Kan? Ini kan? Kemudian pada ayat fasluki kan, subula rabbiki, kata Allah, maka ikutlah jalan Tuhanmu. Dekat sini Syekh Muhammad Ahmad Anwar Ahmad Kashmiri rahimahullah, dalam Kitabul Haywan yang dikarang, dia kata apa? Rupa-rupanya lebah ni tuan-tuan, dia dibahagikan kerja dia. Bahagi kerja. Lebah ni daripada lahir kerja tetap dah. Kalau lebah tu kerja dia untuk apa? Untuk cari bunga. Dia akan cari bunga. Dia takkan ambil pun bunga. Dia takkan ambil pun madu. Dia takkan buat madu. Kerja dia apa? Dia hanya cari je. Ada sebagian lebah, proses kerja dia apa? Lebah yang cari, balik bagi tahu mana koordinat bunga tadi. Dia akan pergi ambil je. Dia hanya akan pergi ambil, tu kerja dia. Bila balik ke dalam sarang dia, ada lebah yang lain buat pula, buat madu. Tuan-tuan, ajibnya haiwan yang benar-benar hal sifat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kan ceritakan sifat ni, ceritakan sifat mereka. Bagaimana hebatnya binatang yang mana akhirnya kata Allah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Kata Allah, keluar daripada perut mereka kan, makanan, minuman yang menjadi pelbagai jenis bentuk warna kan, dan menjadi syifa, menjadi penawar kan. Tak ada sifat apa? Sifat lebah. Kita tafaul. Allahumma salli alaihi wasallam. Fadhalu abi insyaallah. Fadhalu. Tuan-tuan, ini kehebatan sifat lebah sehingga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kan disyarahkan dalam kitab Kasyful Bayan, diceritakan tentang apa? Tentang lebah ni punyalah tuan-tuan tak merosakkan. Sifat orang mukmin, Nabi nak tak merosakkan. La taqsir walam tufsid. Tak merosakkan, tak mematahkan pokok-pokok, tak merosakkan debunga. Punya sifat macam ni tuan-tuan, sama seperti sifat orang mukmin. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, hal adullukum, nakkah aku tunjukkan kepada kamu, bimay yahrumun nar, orang yang mana diharamkan baginya neraka, wan naru tahrumu alaih, dan neraka pun diharamkan untuknya. Dia diharamkan api neraka, dan api neraka pun diharamkan untuk dia. Siapa dia kata Nabi SAW? Kulli hayyin, setiap orang yang mesra. Ini perangai orang mukmin, kata Nabi SAW. Orang yang hayyin, yang baik dengan orang. Layyin, lembut dengan orang. Qarin, orang yang mudah rapat dengan orang. Sahlin, orang yang mudah urusan dengan dia. Ini sifat kan orang mukmin. Seperti mana sifat lebah. Tuan-tuan, lawan geng lebah jantan ni, tuan-tuan tahu apa lawan dia? Kalau tuan-tuan tak boleh laut jadi geng lebah jantan, tuan-tuan akan jadi geng lalat. Geng lalat jantan ada dah? Tak ada lagi. Geng lalat jantan ni, ini perangai paling teruk sekali. Sehingga disebut apa? Kan, disebut syarrun nas. Kan, orang yang paling teruk ni siapa? Kan, main bi'uyubin nas mushtaghilu, dengan keaiban manusia, dengan salah orang dia sibuk. Kan, kalzubab, macam mana lalat? Kan, macam mana lalat? Apa yang dia hurung? Dia hanya hurung. Kalau satu badan ni, tempat mana? Tempat luka dia hurung. Tempat yang bernanah dia hurung. Tempat busuk dia hurung. Ini perangai lalat. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW kata apa?
syarrun nas, syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah indallah. Satu orang yang paling buruk kan tempatnya akhirat nanti ialah satu orang yang mana annas taraku, manusia semua lari daripada dia, ittaqa syarrih, kerana manusia takut dengan kejahatannya. Oh, ini samalah perangai lalat. Ini tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kan kita syukur Allah ilhamkan nama masya-Allah geng lebah jantan. Moga Allah pilih kita ni dapat sifat-sifat lebah juga, amin. Dan akhlaknya seperti akhlak lebah juga, amin. Dan bahkan seperti yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang mukmin sifatnya seperti lebah. Moga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang pada ahli bait, kasih sayang pada para ulama, dan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita kecintaan yang sebenar sampai yaumul qiyamah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga orang Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan orang yang mendirikan majlis ni, orang yang orang yang menjadi asbab kepada majlis ni, orang yang infak untuk majlis ni, hartanya diberkati, ditambah, diluaskan lagi insya-Allah. Moga Allah berkatkan dakwah masya-Allah di bawah para habaib kita, dakwah street maulid, para abang-abang kita masya-Allah, adik-adik kita masya-Allah. Moga diberi kekuatan untuk istiqamah dalam dakwah. Ini tempat yang mana orang tak boleh pergi, tak ada orang nak pergi dekat bangunan merah jerit selawat dengan geng insya-Allah. Moga inilah orang-orang yang mana menghampiri orang awam untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah pilih kita dan terima segala usaha kita insya-Allah. Cukup setakat itu, semua maaf kurang adab, galil adab di hadapan para habaib bercakap dengan begitu panjang dan tinggi suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.